Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sarata wahdah, wa nasara hamdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qadrul jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi musnad bi sunnatihi ila yaumil. Ya mati ya Tuan Imam, punya pembersih surau, jatah kuasa surau, Tuan Bilal, pembersih jatah kuasa taman, seluruhnya sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah benda serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat masuk snap gambar je, tak perlu video. Buka video. Ambil gambar semua. Senang nanti laporan. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini tuan-tuan. Jadi saya mencuri sedikit masa tuan-tuan untuk tazkirah pada malam ini insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran dalam firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, dipatukan pada kamu mengerjakan puasa sebagaimana dipatukan kepada umat-umat yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun. Kamu mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya berpuasa. Allah Taala memerintahkan berpuasa sebagaimana diperintahkan pada umat yang sebelum daripada kamu. Okay? Puasa daripada segi bahasa maknanya menahan dirilah. Imsak maknanya menahan diri. Sedangkan dari segi istilah menahan diri pada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, seperti makan, minum dan sebagainya, mulai daripada terbit fajar siddiq sehinggalah terbenam matahari. Kan? Dan puasa di zaman dahulu berbeza sedikitlah dengan puasa pada zaman umat Nabi Muhammad SAW ini. Sebagaimana yang pernah Siti Maryam berpuasa, iaitulah cara dia berpuasanya, puasa daripada berkata-kata inni nazartu rahman as-sawma, semuanya aku bernazar kepada Tuhan Ar-Rahman dengan berpuasa. Jadi maksud nazar itu ialah menahan diri pada berkata-kata. Sebab apa? Sebab berlaku ujian yang besar kepada Siti Maryam, maknanya dia hamil dengan tiada suami kan? Jadi merupakan satu ujian yang besar pada dia. Dan bila orang kampung bertanya dengan dia, kenapa kau hamil? Kenapa mengandung? Sedangkan kau tak kahwin, sebagainya. Jadi Siti Maryam berdiam diri. Dia bernazar kepada Allah Ta'ala dengan cara berpuasa, maknanya tidak berkata-kata, diam, membisulah dan sebagainya. Sedangkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, puasa kita daripada menahan diri pada makan dan minum mulai pada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari, dan juga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa ialah perkara batal puasa ni banyak. Salah satunya makan dengan sengaja di siang hari, minum dengan sengaja, kemudian kata bersetubuh dengan sengaja bagi pasangan suami isteri kan, bersetubuh dengan sengaja, muntah dengan sengaja, memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka, kemudian haid, nifas, wiladah dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Dan para ulama telah menggariskan orang berpuasa itu terbagi pada 3 pecahan, 3 golongan. Yang pertama puasa orang awam, yang kedua puasa orang hawas, yang ketiga puasa hawasul hawas.
Puasa orang awam ialah puasanya hanya sekadar menahan daripada makan dan minum saja. Sedangkan anggota badannya tidak dijaga. Kan? Mata, mulut, telinga, suara dan sebagainya tidak dijaga. Mulut kan mengumpat, ataupun namimah, ngadu domba dan sebagainya lah. Kan? Memfitnah orang dan sebagainya. Tangan begitu juga. Kan? Pukul orang dan sebagainya. Jadi puasanya itu hanya sekadar menahan diri makan dan minum saja. Sedangkan perkara-perkara lain dia tak jaga. Kemudian yang kedua, puasa orang hawas. Puasa orang hawas ini puasa bukan hanya sekadar menahan daripada makan dan minum, malah anggota-anggota badannya dijaga dengan baik. Kan? Sebab kalau seandainya dia tak dijaga, maka sudah tentu dia akan membatalkan pahala puasa. Kan? Dia batal puasa dengan pahala puasa berbeza. Kalau batal puasa tadilah melakukan perkara-perkara tadilah, makan dengan sengaja, minum sengaja dan sebagainya di siang hari tadi. Sedangkan benda-benda yang membatalkan pahala puasa ialah seperti al-kazib, bercakap bohong, an-namimah, mengadu domba, laga-lagakan orang kan sampai kawan orang bergaduh, berbalah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, al-ghibah, mengumpat orang, memburuk-burukkan orang, cakap benda yang kata kalau orang tu dengar dia marahlah pada kita kan, pada orang bercakap itu. Kemudian yang keempat iaitulah an-nazru bisyahwatin, melihat dengan penuh nafsu dan syahwat sehingga menimbulkan berahi dan sebagainya di siang hari sedangkan berpuasa. Dan yang kelima iaitulah bersumpah dengan bohong, yaminul gumus, makna bersumpah dengan bohong. Jadi perkara-perkara ni tuan, semuanya boleh membatalkan pahala puasa kita. Sebabnya kita kena berhati-hatilah bila kita berada pada bulan yang Ramadan yang mulia ini. Baik, kemudian dalam ayat itu Allah Ta'ala mengaitkan alakum tatakun, mudah-mudahan kamu takwa. Di sini timbul persoalan kepada kita lah. Adakah orang beriman tidak bertakwa? Sedangkan pada awal ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di ujung ayat disebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. So di sini timbul persoalan, adakah orang beriman yang tidak bertakwa? Jawapannya belum tentu orang beriman itu bertakwa. Jawapannya itulah, belum tentu. Kalau dia betul-betul beriman, sudah tentu dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala akan mengaitkan ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat, kan? Ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat, wahai orang beriman dan orang yang mengerjakan amal yang soleh. Sudah. Jadi maknanya orang beriman ni pun belum sempurna lagi, kan? Belum sempurna iman tadi kecuali dia mengerjakan amalan yang soleh dan apa macam-macam lagi lah, berjihad, berjihad Allah Ta'ala dan sebagainya. Dan jadi di kat situ kita nampaklah bahawa orang-orang yang berpuasa itu, kalau dia nak menjadi orang-orang yang bertakwa, dia kenalah antara benda yang dia kena buat, yang dia kena tinggalkan ialah kalau disebut dalam kitab ni, dia kata inna shaim yatruku ma haramallahu alaihi minal akli wasyarbi wasyurbi wal jima' wan nawiha wal allati tumilu ilaiha nafsahu mutaqarriban bizalika ila Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang berpuasa itu dia meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dia, daripada makan, minum, bersetubuh dan sebagainya, yang mana cenderunglah hati kepadanya. Dan dia meninggalkan tadi mutaqarriban bizalika ila Allah, dalam keadaan dia bertakarrub, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengharapkan dengan meninggalkan tadi sawab, mana pahalanya, fahaza minat taqwa, dan inilah dikatakan sebagai termasuk dalam kumpulan takwa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berpuasa itu dia meninggalkan benda-benda yang diharamkan seperti makan, minum dan sebagainya. Hatta kalau seandainya makanan itu dah hampir ke mulut dia pun, dia nak makan, tiba-tiba dia teringat, oh aku berpuasa, kan? Tiba-tiba dia teringat, oh aku berpuasa, lalu dicampakkanlah, dibuanglah makanan tadi, tinggalkanlah. Betul juga kalau minuman,
Kalau seandainya dia nak minum dah di siang hari tu, tiba-tiba dia teringat Allah Ta'ala, oh aku berpuasa, lalu dia tinggalkan minumannya. Itu juga kalau seandainya dia nak bersama dengan isteri dia, kan, tiba-tiba teringat berpuasa, lalu mereka meninggalkan perkara tadi. Sebab apa? Kerana nak menjadi orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tu kan. Kemudian di samping itu disebut di sini bahawa inna as-sha'im yudribu nafsahu ala muraqabatillah. Sesungguhnya orang berpuasa tadi dia melatih dirinya di atas muraqabatullah. Muraqabatullah maksudnya, kalau sebut dalam kita tasawuf, muraqabah ni maknanya mengintai. Atau dalam makna lain, muraqabah ni Allah Ta'ala memperhatikan gerak diri kita lah. Allah Ta'ala memperhatikan gerak diri kita, apa yang lakukan pada bulan Ramadan tadi. Jadi dengan puasa tadi dia melatih diri dia di atas muraqabatillah. Maknanya dia merasakan Allah Ta'ala wujud, sentiasa memperhatikan gerak diri dia. Walaupun orang nampak ke, dia tak nampak ke, dia tetap berpuasa. Kerana puasa ni kita faham lah, puasa ni hanya di mulut, kan? Hanya di mulut. Puasa ni dia bukan dalam bentuk anggota badan, pergerakan dan sebagainya. Macam sembahyang dia ada pergerakan, tak? Puasa, orang bersedekah ada duit, orang nak bersedekah kan. Tapi puasa ni hanya di mulut dan di hati. Mulut dan di hati. Orang boleh mendakwa dia berpuasa tapi sebenarnya tidak berpuasa, kan? Dia boleh mendakwa aku puasa, kan? Orang buka, dia buka, kan? Puasanya entah tak tahulah puasa tak tahu dan sebagainya. Sebab kita hanya boleh menilai pada zahir saja, kan? Pada zahir saja. Jadi kita anggaplah orang tu berpuasa tetapi walaupun mungkin daripada sudut lain dia tidak berpuasa. Itu antara dia lah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya kita nampak orang tidak berpuasa, maka wajiblah kita mencegah. Wajiblah kita mencegah. Sama jugalah dalam konteks kata solat. Kalau kita nampak orang tidak solat, takkan kita nak diam, kan? Tentulah kita akan cakap juga. Sama ada mengajak dia, menegur dia dengan kata ancaman siksaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya dia tidak mengerjakan solat ataupun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tu. Jadi kat situ kita nampaklah bahawa puasa tadi insya-Allah supaya kita buatlah dengan baik. Mudah-mudahan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud takwa itu imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi bisirri wa alaniyah. Menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala tegahan dan juga larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisirri wa alaniyah. Sama ada orang nampak ke, orang tak nampak ke, tentang kita menghindarkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya-Allah. Kemudian yang kedua, bau mulut orang berpuasa ini terlebih wangi. Sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahulubul amfi saim, mana bau mulut orang yang berpuasa itu terlebih wangi mirihil miski, daripada bau kasturi. Bau kasturi. Kerana orang puasa ni ialah benda di mulut, kan. Walaupun dari segi zahiriatnya bau orang yang berpuasa ni sudah tentu bau mulut dia tak baik lah, busuk, kan. Karih ataupun rih, mana bau yang busuk, yang tak sedap lah. Itu juga kalau seandainya kalau kita tidur terlampau lama, kan, waktu kita bangun pada tidur, macam mana perasaan kita, bau mulut kita, tentu tak enak lah. Itu juga kalau di malam hari kita tidur, kan, kemudian kita bangun waktu subuh dan sebagainya, kan kita diperintahkan untuk gosok gigi, kan, diperintah untuk gosok gigi. Laula an asyuka ala ummati la amartukum bisiwa fi kulli shalah. Kalau tidak menjadi keberatan atas umat aku, nescaya aku perintahkan dia supaya bergosok gigi setiap kali nak mendirikan solat. Betul tak? Jadi kenapa? Sebab bau mulut lah. Kerana mulut kita ni kalau diam dalam tempoh yang lama, tidak ada pergerakan apa-apa, tidak ada makanan yang masuk, maka dia akan berbau busuk. Jadi orang berpuasa ni daripada sudut pandangan manusia memanglah bau dia busuk.
Tapi daripada sudut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, kan rihil miski. Miski maknanya seperti bau kasturi. Seperti bau kasturi. Itulah hebatnya nilaian daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun daripada sudut pandangan manusia benda tu kan tak eloklah, tak baiklah kan, kena baukan bau yang tak elok. Baik. Kemudian tentang kelebihan Quran pula. Tentang kelebihan Quran. Okey. Dalam Quran ada satu surah namanya Suratul Ikhlas, kan? Dalam Quran ada satu surah namanya Suratul Ikhlas. Tetapi menjadi persoalan pada kita, di manakah perkataan ikhlas di dalamnya? Di manakah perkataan ikhlas yang terdapat di dalam surah tersebut? Sedangkan kalau kita lihat pada surah Ikhlas tu, tidak ada satu pun perkataan ikhlas yang terdapat di dalamnya. Ini persoalan pada kita lah. Kalau dalam surah-surah yang lain kan, contohnya suratul Baqarah. Kenapa dia makan suratul Baqarah? Karena dalam surah itu terdapatnya perkataan Baqarah. Betul? Terdapatnya perkataan Baqarah. Kemudian kenapa dinamakan surah Ali Imran? Kerana dalam surah itu terdapatnya Ali Imran, kata Ali Imran. Kemudian surah An-Nisa, surah-surah lain, surah Al-Mulk dan sebagainya, surah An-Naml, kemudian surah An-Nas, kemudian surah Al-Falaq, surah Sejadah, surah Insan dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada semua surah-surah itu, kan, kenapa dinamakan dengan surah itu? Sebab dalamnya terdapatnya perkataan tersebut. Kata tersebut atau kalimat tersebut, maka dinamakan sebagai surah itu. Tetapi kalau kita lihat pada surah Ikhlas, tidak ada satu pun perkataan dalamnya ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhanku, qul huwallahu ahad, kata olehmu ya Muhammad, Allah itu esa. Dan Allahus samad, Allah tempat meminta. Tidak. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi kenapa di dalamnya dinamakan, kenapa surah itu dinamakan surah Ikhlas? Ini menjadi persoalan pada kita lah. Banyak orang tanya, Ustaz, kenapa nama surah Ikhlas? Tidak ada kata ikhlas dalam tu. Baik, sebenarnya dinamakan surah Ikhlas, sumiyat suratul Ikhlas li'annaha tadammanu ikhlas lillahi azza wa jalla, wa anna man amana biha fahuwa mukhlis, fatakunu bi ma'na mukhlisah li qiraatiha, ay innal insan iza qaraha mu'minan biha faqad akhlasallahu azza wa jalla. Kata ulama, dinamakan surah Ikhlas kerana sesungguhnya surah Ikhlas ini mengandungi makna ikhlas. Kata makna ikhlas mengandungi makna ikhlas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya orang yang beriman dengan ayat tadi, maka orang itu dinamakan sebagai orang yang mukhlis. Orang beriman dengannya dinamakan orang mukhlis, orang yang ikhlas kepada Allah Taala. Fatakunu bi makna mukhlis bi qiraatiha, maka jadilah maknanya tadi orang yang ikhlas bagi orang yang membacanya. Sesungguhnya manusia apabila membaca ayat tadi dan beriman dengan dia, maka sesungguhnya dia telah ikhlas kepada Allah Ta'ala. Jadi siapa yang membaca ayat tadi, surah Ikhlas tadi, Qul huwallahu ahad, kata oleh Muhammad, Allah Ta'ala esa, Allahus samad, Allah Ta'ala tempat kita meminta, perempuan kita, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tiada sekutu dengan Allah Ta'ala. Jadi orang yang membacanya dan beriman ayat tadi dinamakan sebagai orang yang mukhlis. Dia kan, orang itulah kan orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, kenapa dinamakan surah Ikhlas? Li'annaha mukhlasah. Li'anna Allah Taala akhlasaha li nafsiha. Yang kedua, sesungguhnya dinamakan sebagai surah Ikhlas kerana sesungguhnya kan orang yang disifatkan zat dan disifatkan dalam ayat itu ialah mukhlisah, yang ikhlas, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengikhlaskan diri dia sendiri.
Allah Ta'ala itu mengikhlaskan diri sendiri dalam ayat itu. Baik, kemudian falam yazkur fiha syai'an minal ahkam, dan dalam surah itu tidak disebutkan satu ayat pun berkenaan dengan hukum hakam. Berkenaan hukum hakam tak disebutkan oleh ayat tadi. Wala syai'an minal akhbar minal ghairi, dan tidak disebutkan tentang ayat kisah. Ayat cerita-cerita tak disebut dalam ayat itu. Ayat berkenaan dengan kisah Nabi Musa ke, Nabi Isa ke, ataupun Nabi-Nabi lain lah, tidak disebutkan ayat tadi. Bal hiya akhbar khassah, tetapi dianya merupakan pengkhabaran khusus tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pengkhabaran khusus tentang zat Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala ni Esa, dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Dan ayat ini membersihkan Allah Ta'ala daripada kata-kata orang Yahudi, yang mana hujah Yahudi menganggap Uzair itu sebagai anak Tuhan. Uzair itu sebagai anak Allah. Itu kepercayaan ataupun tangkapan daripada orang Yahudi. Kemudian orang Nasrani, orang-orang kata kafir pula menganggap bahawa malaikat itu ialah anak perempuan Allah. Malaikat itu anak perempuan Allah. Jadi menafikan kepercayaan ataupun tangkapan orang kafir, ya, orang-orang kafir musyrikin Mekah, yang mana mereka menganggap malaikat itu sebagai anak perempuan Allah. Itu kan. Begitu juga dengan orang Kristian, ada yang menganggap bahawa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan, ya, salah satu daripada 3 Tuhan. Jadi dengan turunnya ayat surat Al-Ikhlas tadi, jadi dia menafikan semua benda-benda, semua benda yang dianggap yang menjadi kepercayaan, pegangan orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir dan sebagainya. Jadi menafikan. Kenapa? Allah Ta'ala itu lam jadi walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itulah yang kita kena fahamlah. Jadi kenapa dinamakan suratul Ikhlas. Wa qala Fakhurazi fi tafsir kabir ba'da ma zukira anna min asma'i hadhihi surat Ikhlas, qala wa li anna man intaqadahu kana muhsan fi dinillah wa li anna ma mata alaihi kana khalasuhu minan nar. Berkata Imam Fakhurazi dalam tafsir kabir, sesudah barang yang disebutkan sesungguhnya segala nama-nama ini surah dinamakan suratul Ikhlas. Kerana apa? Kerana dia berkata sesungguhnya orang yang beriktikadkan akannya itulah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya orang yang mati di atasnya dan keadaan beriman tadi, orang itu akan terlepas daripada azab api neraka. Dia akan terlepas daripada azab api neraka itu kan. Okey, itulah tadi tuan. Kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Pada agama kita tahu. Kemudian ada satu lagi surah yang tidak ada perkataan dalamnya, iaitulah surah Al-Fatihah. Surah Fatihah ini tidak ada perkataan Fatihah dalamnya. Cuma satu Fatihah ni dia ada banyak nama lain. Kan? Dia ada nama suratul Sab'ul Masani, kemudian nama lainnya ialah Ummul Kitab, suratul Fatihah, Ayatul Syifa. Dia ada banyak lagi nama-nama lain lah kepada suratul Fatihah. Cuma dalamnya memang tidak ada perkataan Fatihah. Itu kita kena tahulah. Dan kenapa suratul Fatihah itu nama kata surah? Sebab apa? Sebab dia berada pada permulaan daripada surah. Permulaan surah. Tapi kalau suratul Ikhlas ini dia pada ayat ke-112. Dia ada pada ayat 112 dalam Quran. Sebab Quran ni dia ada 114 surah. Dia ayat 114. Dan ayat terakhir ialah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi itulah tadi tuan yang dapat saya kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan dan perkongsian pada malam ni, saya minta maaf kerana mencuri masa tuan. Mudah-mudahan sedikit perbincangan perkongsian malam ni mudah-mudahan dapat bermanfaatlah pada diri saya dan juga pada diri tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.